Pyruvate ni akan masuk link reaction. Lepas tu dia akan jadi acetyl-CoA. Acetyl-CoA akan masuk Krebs cycle pula. Okay, so akan masuk pula ETC nanti. Okay, so basically lah. Dan kalau kamu ingat balik, kita revise balik hari tu dah sentuh juga. Ada 3 cara ni kan. 3 cara untuk dapatkan ATP. So yang ketiga ini tak perlu belajar dulu. Kamu belajar dalam fotosintesis. Yang cara pertama dan kedua ini adalah cara yang untuk chapter 5 ni lah. Okay, substrate level dengan oxidative phosphorylation. Okay, ada 2 cara ni tau. Okay. So, ini dia punya ETC dia tu. Alright. So, kita tengok. Mana proses dia? Kejap, sabar. Ini substrate level. Ini substrate level. Sekejap sama ni tak nak. Kita go to glycolysis pun dah hari tu kan. Tak naklah ulang balik. Hopefully you all boleh tengok balik. Krebs cycle pun saya rasa macam dah. Tapi kita revise sikit-sikit lah. So, untuk link reaction. Okay, untuk link reaction. Produk daripada glycolysis masuk sini. Okay, pyruvate masuk. Okay, dia akan undergo proses oxidation. Oxidative phosphorylation. Bukan. Oxidative decarboxylation. Okay, so kenapa oxidative? Bila kamu nampak je, so saya nak ingatkan if you see any formula yang ada NAD plus ni dan ada NADH, mesti proses dia adalah oxidative. Oxidation ke oxidative. Okay. Lepas tu kamu gabungkanlah. Ada satu yang NAD plus ini dan satu lagi ada CO2 yang keluar ni So dia adalah mesti decarboxylation. So kalau soalan tunjuk gambar ini kan. So dia tanya apa proses yang berlaku kat sini. So awak kena tengok apa produk dia. Oh ada NADH. Ada NADH mestilah oxidative. Okay. Lepas tu ada CO2 yang keluar. Mestilah decarboxylation. Okay. So akan dapat acetyl-CoA. Okay. So acetyl-CoA ni ingat 2 kan. Okay. 2 acetyl-CoA. So acetyl-CoA ni akan masuk ke dalam inilah Krebs cycle. Okay. Ni reaction lagi. Yang inilah Krebs cycle dia. Okay. So saya skip terus semua. Pergi kepada yang overall ini. Yang ini. Okay. This one. So kalau kamu nampak kat sini. Dia ada 8 step. Okay, 8 step dalam satu cycle. Okay, satu cycle akan menerima satu substrate. Okay, satu substrate. Jadinya kalau acetyl-CoA tu tadi daripada awal tadi tu dia dah 2. Kan ingat kan yang glukos jadi 2 pyruvate. So 2 pyruvate akan jadi 2 acetyl-CoA. So acetyl-CoA ni akan 2 yang masuk dalam cycle ni. So cycle ni akan ulang 2 kali. 2 kali. Okay, semua produk ni, semua dalam cycle ni kena darabkan dengan 2. Kamu kena sebut 2 lah. Ataupun kalau dalam esay, awak terangkan je semua. Nanti dekat akhir penyataan tu awak cakap, this cycle repeat 2 time. This cycle repeat 2 time because 2 acetyl-CoA enter. Dah, macam tu je. Okay. Lepas tu, proses pertama ni kamu nampak apa beza? Dia cantumkan 4 karbon dengan 2 karbon. Jadi 6 karbon. Okay, so dia join saja. Okay. Dan kamu nampak ada juga proses citrate jadi isocitrate. So ini mestilah isomerization. Dia tukar-tukar ubah-ubah bentuk je. Nama tu lebih kurang je. Citrate dengan isocitrate. Okay. Lepas tu yang ketiga ni kamu nampak apa? Ada NAD+. Ingat tak tadi cikgu cakap kalau ada NAD+, mesti kena ada perkataan oksidatif, proses dia. So ada NAD+, oksidatif. Kita dah dapat dah clue dia, oksidatif. Lepas tu ada CO2 yang keluar. Decarboxylation. Okay, so decarboxylation, dia keluar. Okay, so satu. Lepas tu ada lagi NAD+ ni, NADH ni. Jadi mestilah oksidatif juga. Okay, oksidatif. Sama juga decarboxylation yang kedua. So makin lama makin berkurang karbonnya tu. Daripada 6 jadi 5 jadi 4. Okay. Yang proses yang kelima ni pula. Ada ATP lah terhasil. So ATP terhasil ada 2 cara. Ingat balik yang tadi tu. Kan ada 2 cara kan. Yang satu adalah substrate level. Satu lagi adalah oxidative. Oxidative phosphorylation.
Kenapa phosphorylation bukan decarbosylation macam yang tadi yang kat sini ni Kenapa bukan decarbosylation? Sebab dekat sini mana ada carbon dioxide keluar, nampak tak? Mana ada? Tak ada kan? So bukanlah decarbosylation. Dia adalah phosphorylation sebab berkaitan dengan phosphate. So nama dia tu kan, nama proses tu kadang-kadang kita boleh fikir logik. Berkaitan dengan substrate yang ada. Okay. So antara dua ni, yang mana proses yang nombor 5 ni? Kalau oksidatif, ada tak NAD plus kat sini? Tak ada. So mestilah bukan oksidatif. So jawapan kalau soalan tanya, what is the process number 5? It's substrate level. Substrate level. Substrate level phosphorylation. Okay. So yang antara succinate dengan fumarid, ada FAD, ada FADH. Yang FAD ni sama je dengan NAD+. So bila ada je NAD+, bila ada je FAD, FADH2, semua itu melambangkan proses oksidatif. Okay, oxidation. Tapi untuk yang nombor 6 ni tak ada decarbosylation sebab karbon tak ada keluar daripadanya. Tak ada yang CO2 warna biru ni tak ada. So jangan memandai pula. Kena ada je oxidatif, kena ada decarbosylation. Ada je oxidatif, kena ada phosphorylation. No. Okay, oxidatif je lah. Okay. So yang ini tak ada tambah air je. Lepas tu nampak ni ada NAD+. Jadi mestilah oksidatif juga. Okay, so ada NADH mesti oksidatif juga. Tapi tak ada CO2 keluar. So oksidatif sahaja. Lepas tu, dah settle Krebs cycle. Apa lagi yang penting kat sini? So kiranya, from this Krebs cycle, apa produknya? So produk dia kamu nampak ada warna merah ni NADH, NADH, NADH. So 3 NADH. Apa lagi keluar daripadanya? Ada FADH2. Satu FADH2. FADH2. Lepas tu ada CO2 yang keluar ni warna biru ni 2 CO2. Okay, 2 CO2. Lepas tu apa lagi yang keluar daripadanya? Kamu nampak? Ni coenzyme A dia masuk. H2O dia keluar masuk. Okay, CoA ni kalau awak cakap yang ini CoA ni nanti dia masuk balik kat bawah. So CoA tu bukanlah. Lain yang penting sekali adalah ATP. ATP tu adalah produk je. Satu je kamu nampak kat sini kan? Okay, so ini adalah produk untuk one cycle. One cycle sahaja. Iaitu satu saja acetyl-CoA. Okay, saya ulang. These are the products, okay, untuk for one cycle only. Okay, so kalau penerangan awak, if you ask ke, kalau awak ditanya ke apa ke, kalau untuk 2 acetyl-CoA, awak kena darabkan semua ni dengan 2. Okay, macam itulah. Faham Okay, lepas tu kita go to the ni Krebs cycle, ni lah produk dia. So ni kamu tengok balik nanti. Ni pun sama juga, dia nak tunjuk proses je. Okay. So kita nak masuk yang inilah. Kejap. So produk-produk tadi tu kan, NADH ni semua, FADH2 semua ni nak pergi mana? So yang semua ni akan masuk ke dalam ETC untuk dikonvertkan jadi ATP. Nampak tak? Dia masuk sini, kilang dia lah. Dia masuk dalam kilang ni, proses, keluar produknya 34 ATP. Sebab memang tujuan cellular respiration ni adalah untuk hasilkan ATP. Tenaga. Okay. So tanpa kilang ni, okay, tanpa kilang ETC ni, ATP tak boleh nak hasilkan sebanyak itu. Hanya akan dapat 4 je. Jangan kalau korang perasan, yang glycolysis dapat 4 kan? Dapat 4. Tapi dia kena bayar balik yang dipinjam tadi kan? So tinggal 2 sahaja. Ingat tu. Product of glycolysis ATP dia 2 sahaja. Okay. Lepas tu apa lagi? CO2. CO2 dia keluar. Kita hembus nafas tu CO2 lah kan keluar. Okay, carbon dioxide kan? Lepas tu yang ini, Krebs cycle. 2 je ATP. 2 je ATP. So macam mana? Tak boleh lah kan? So 2 dan 2. Ni, 2 dan 2. 4 sahaja ATP yang terhasil tanpa kilang ETC ini.
Okay. So kita kena tambahkan ATP. So kiranya bila ada NADH, semua NADH ni akan dikumpulkan, masuk dalam kilang ni, dapatkanlah keluarkan 34 ATP. So hari ni kita nak tengoklah macam mana boleh convertkan jadi 34 tu. Okay. So ini nak cerita pasal redox reaction. Ada reduction dengan ada oxidation. Tu je. Okay. Okay. So inilah dia punya proses ataupun macam dalam kilang dia macam inilah gambaran dia. So nanti ada yang gabung-gabungkan pekerja tu, ada yang tolong pump, ada yang tolong bawa. Tu dalam kilang. Okay. Alright, so ni saya dah sebut dah juga hari tu, tapi just kita revise balik. So untuk yang ini dalam kilang ni, dalam electron transport chain ni, ETC ni, dia ada electron carrier. Dia adalah enzim. Sebab kenapa enzim? Sebab ada ASE semua ni. Okay. So antara banyak-banyak enzim tu, semua protein tu, protein yang pertama, enzim yang pertama, enzim yang ketiga dan enzim yang keempat adalah large. Apa lagi tadi? High energy. Okay. Dan immobile. Tak boleh bergerak. Kamu bayangkan enzim tu besar, gemuk. So dia tak boleh nak bergerak. Dia duduk je. Lepas tu dia ada tenaga yang kuat. Okay. Untuk apa? Untuk pump. Nanti kamu tengoklah untuk pump. Okay. Lepas tu dia tak boleh nak bergerak. Duduk situ je. Selain daripadanya, ini 2, 3 cytochrome C ni, dia adalah small dan can move. Lepas tu dia adalah low energy. Tak boleh nak pump. Okay, so nanti kita tengoklah apa yang pump-pump tu semua. Okay, sekejap So kalau korang perasan, mana tadi? Ni. Yang arrow ni menunjukkan electronegativity. Okay, semakin ke kanan, electronegativity dia semakin meningkat. Okay, meningkat So kita tengok gambaran dia macam ni lah. Okay, sekejap. Okay dah. So kita start lah. Alright, so ini gambaran dari sisi lah. Yang saya rasa gambar ni lagi nampak clear kot daripada gambar yang atas ni kan. So kita tengok ni je lah terus. So NADH datang. NADH ni kamu kena bayangkan dia sebagai van. Van tu yang membawa elektron. Dia tolong bawakan elektron tu. Sebab tu dia bertindak sebagai electron carrier. So dia carry elektron untuk pass kepada complex 1. So the electron is now here. Okay, saya ulang. NADH datang. Kan NADH tu daripada mana? Ingat tak tadi? Daripada link reaction ada. Daripada Krebs cycle ada. Okay, so daripada glycolysis pun ada tadi juga. So ada juga NADH. So NADH daripada ketiga proses tu datang satu. Kamu bayangkanlah van tu datang satu hantar penumpang dia. So elektron tu lah penumpangnya. So bila NADH ni dah turunkan penumpangnya, NADH akan bertukar jadi NAD+. Mana NAD+ ni pergi? Dia masuklah balik dekat Krebs cycle. Cuba kamu tengok gambar yang tadi tu kan. Ni, sekejap. Yang ni. Ni NAD+ ni Ini NAD+ ni sebenarnya daripada yang bawah tadi tu. Dia dah turunkan penumpang dia. Dia jadi NAD+. So dia pergi dekat Krebs cycle ambil penumpang baru. Penumpang baru tu dia bawa ke ETC. Dia turunkan penumpang baru tu pergi kepada Krebs cycle. Dia ambil lagi penumpang lain. So dia cycle macam tu je lah. Okay. NAD+. So ingat NAD+ jadi NADH. NADH bagi elektron dekat kompleks 1 ni. So bila kompleks 1 ni terima elektron, it will be reduced, right? Reduce. So dan dia akan menerima energi untuk pump H+ daripada matrix, ni matrix of the mitochondria, tau. Bukannya matrix of KMJ. Macam itulah matrix of mitochondria, H+ masuk ke dalam intermembrane space. So, lepas tu saya kata tadi, yang besar-besar ni, yang 1, 3 dan 4 ni, dia kan gemuk, besar, lepas tu dia tak boleh bergerak dan dia ada high energy untuk pump. Tadi saya cakap kan, pump apa? Yang inilah, pump H+ ini.
Daripada matrix of mitochondria belah dalam mitochondria tu kepada intermembrane space. So 1 kali pump. Okay, so elektron sekarang dekat kompleks 1 kan. So dia akan pass kepada core Q. So core Q ni kan tadi saya kata dia small, mobile, boleh bergerak tapi dia tak boleh nak pump. Cannot pump. Dia low energy. So dia tak boleh nak pump lah. So dia just bawakan saja elektron tu kepada kompleks yang ketiga. Yang ini. So elektron is now here. So sekarang elektron tu kat sini tau sekarang So the electron bila sampai dekat kompleks ketiga ini, so dia ada enough energy to pump H plus ke dalam intermembrane space H plus. Okay, so elektron tu paskan kepada cytochrome C pula. Ada pump tak? Tak ada. Sebab dia hanya satu molekul yang lemah je lah. Just tolong bawa je. Dia bukan lemah tapi dia kurang tenaga. Dia penting juga sebab dia nak tolong bawakan elektron tu. Tutup pintu Noah. Tutup pintu. So elektron tu dibawa pergi kepada kompleks yang keempat. Okay, so sampai sini ada pump tak? Ada. Sebab ingat tiga molekul ni ada pump. Sebab dia tenaga dia besar, tenaga dia kuat. Okay, so dia boleh pump H plus from matrix ke dalam intermembrane space. So setakat ni kan satu NADH akan pump 3 kali. 3 H plus, 3 kali. 3 kali. Okay. So elektron tu sekarang dekat kompleks 4 kan sekarang ni. So dia akan diterima oleh last electron acceptor yang ni. Ini adalah last electron acceptor. Okay, last electron acceptor. Okay. So bila dia terima last electron acceptor ni, oksigen dia terima elektron, dia akan gabung dengan H plus. So kiranya kan, macam inilah formula dia. Oksigen plus elektron plus dengan H plus dapatlah H2O. Nanti yang stable kan lah ni di dalam bentuk kimia tu kan, stable kan. Dia akan jadi half oksigen. Rasanya 2 elektron kot, 2 H plus. H2O. Yang air inilah yang akan kamu hembuskan dekat nafas tu. Bila awak hembuskan nafas kan, awak keluarkan CO2 serta air. Lepas tu bila awak hembus nafas kat tangan tu, dia berair. H2O lah tu. Okay. Lepas tu, so sekarang antara dua kawasan ini, intermembrane space dan juga matrix, yang mana yang banyak H plusnya? Jawab. Antara intermembrane space, sekejap saya tulis lah. Antara A dengan B, yang mana yang banyak hidrogen? Yang mana? Jawab. I'm waiting. Ada orang tak ni? Ada, madam. Jawablah. A ke B? A ke B? Cepat. Tadi soalan madam apa sebab rasa slow? Slow antara A dengan B, yang mana hidrogennya tinggi? Tadi kan sebenarnya saya terangkan tu perlahan ke suara saya sebenarnya? Ke kuat je? Sebab saya baru macam volume ni lah. Tak tahulah volume ni ada kaitan dengan suara saya ataupun nak dengar awak cakap. Okay, tak apalah. So yang mana? Antara A dengan B, yang mana hidrogen ionnya tinggi? B ke madam? Kalau awak jawab B, yang B kat bawah kan, B. yang ini. Yang B ni adalah mitochondrial matrix. Yang H plusnya kan dah dipump tadi. Yang ini daripada sini ke sini. Daripada sini ke sini. So dah 3 kali dah pump H plusnya tu.
So maksudnya dekat yang intermembrane space ni, yang dekat A ni, hydrogen ion dia dah tambah 3. Yang dekat B ni bawah ni dah kurang 3. Jadinya yang mana yang tinggi? A ke B? A ke B? Baik. A. Jadi jawapannya A le. Sekejap, so ni. So 3 kali pump tau. So 3 kali pump ke dalam intermembrane space. Okay, so dekat sini dia akan mewujudkan A. proton gradient. Okay, saya ulang masa sepanjang elektron tu dipaskan ada 3 kali pump elektron. Ada 3 kali. Okay. So daripada matrix dia masuk ke dalam intermembrane space. So dekat intermembrane space akan ada tambah 3 H+. Yang dekat matrix akan kurang 3 H+. Kurang 3 H+. Okay. So oleh sebab itu, dekat kawasan intermembrane space ini akan terwujudnya proton gradient. Proton gradient. Kenapa proton? Sebab proton tu adalah H+. So yang gradient ni kenapa gradient? Sebab dekat sini H+, dekat intermembrane space H+ tinggi. Dekat matrix H+ rendah. Okay, so bila H+ tinggi tu dia akan menyebabkan, it will cause when the H+ is high dekat intermembrane space tu, it will cause the H+ yang 3 tadi kan, yang 3 tadi yang pergi sini, dia masuk balik dekat ATP sintase. Masuk balik dekat ATP sintase dan masuk balik ke mitochondrial matrix melalui ATP sintase. So 3 kali dia masuk balik. So kiranya kan yang 3 ni pintu keluar. Pintu keluar. Ada 3 pintu keluar. Lepas tu nak masuk balik tu ada 1 pintu sahaja. Yang dinamakan sebagai ATP sintase. ATP sintase. So dan nama pun ATP sintase mestilah tempat penghasilan ATP. Tempat penghasilan ATP. Okay. Lepas tu bila dia masuk satu, jangan saya padam ni. Okay. So sama-sama itu saya ulang, 3 hidrogen yang dipump ke dalam intermembrane space akan masuk balik ikut pintu. Pintunya nama dia ATP sintase. Bila 1 hidrogen ion masuk, dia akan menyebabkan ADP plus dengan PI dapatlah ATP. So dia akan cantum. So 1 hidrogen masuk, benda ni dapat 1. 1 lagi hidrogen masuk, dapat lagi 1. Dah 2 dah. 1 lagi hidrogen masuk, dapat lagi 1. Dah 3. Jadi conclusionnya, 1 NADH yang datang, 1 NADH yang datang akan menyebabkan 3 kali pump, 1, 2, 3. 3 kali pump hidrogen kan? Okay. 3 kali pump hidrogen tu akan menyebabkan 3 ATP yang terhasil. So dia punya conclusion ni macam ni lah. NAD plus 1 tau. NADH 1 NADH 3 time pump H plus. Okay. 3 time pump H plus. Dapat 3 ATP. Ini conclusion dia. Okay, boleh. Setakat ni boleh ke? Ada apa-apa nak tanya? Tak faham, tanya terus. Don't worry, jangan malu-malu. Kita sama-sama belajar. Okay. Boleh tak ni? Faham tak? Faham tak? Okay, boleh. Okay, dah. Okay, so 1 conclusionnya kan? Conclusionnya 1 NADH, 3 ATP, betul tak? Okay. Jadinya, daripada formula atas ni, daripada yang ni, sabar ni.
Satu NADH dapat 3 ATP. Jadi 2 NADH kamu darabkanlah dengan 3. Dapatlah 6 ATP. So kiranya bila NADH ni masuk dalam kilang ETC tu, dia akan dikonvertkan jadi 6 ATP. Nampak tak banyak ni? Yang 2 NADH ni pun sama juga. 3 dapatlah 6 ATP. Yang 6 NADH ni pun sama juga. Dapatlah 6 darab 3, 18. 18 ATP. Okay. So nampak ni 6 ATP, 6 ATP, 18 ATP. Dah semakin banyak dah ni. Dah nak hampir kepada 34 ATP ini. Dah nak hampir 34. Belum lagi tau. Belum total 34 lagi. Sebab ada FADH2 ni Kita kena convertkan ni. Kita kena tukarkan ni jadi ATP. Tak nak FADH2. Okay. Macam mana nak tukarkan dia? Tengok yang ni. So NADH dah okay. FADH2 ni Okay. So FADH2 dia datang. Kamu tahu FADH2 tu daripada Krebs cycle. Okay, yang ni daripada Krebs cycle. So dia datang, dia pun sama juga. Dia bawa elektron juga, dia pun van juga. Dia bawa penumpang. Tapi penumpang dia takkan hantar dekat kompleks yang pertama ni. Penumpang dia akan hantar dekat kompleks yang kedua ni So dia maksudnya kamu bayangkan pintu lah. Yang ni nombor 1 ni pintu VIP besar macam tu Yang kompleks 2 ni pintu belakang. So FADH2 tu masuk hantar penumpang dia dekat pintu belakang. Macam tu lah So elektron dia sekarang dekat kompleks tu. Ada pumping tak? Pumping hydrogen ion? No. Sebab kenapa? Sebab it's kompleks 2 ni is a small molecule. Small substance. Dia tak ada energy untuk pump. So no pumping of H+. Dia hantar pula dekat CoQ. Ada pumping tak? Tak ada. Sebab dia low energy. So dia hantar elektron tu pula kepada kompleks ketiga. Ada pumping tak? Ada. So dia akan pump H+. Kenapa dia boleh pump? Sebab dia adalah high energy. Large and high energy. Okay. So sekali. FADH kan setakat ni sekali je pump. Lepas tu elektron tu dipaskan kepada cytokrom C. Ada pumping tak? Tak ada. Okay, tak ada pumping. Dia just paskan saja. So kepada kompleks 4 ni Ada pumping tak? Ada. Ada pumping. So dah sekarang setakat ini FADH2 2 kali pump. 2 kali pump. So elektron ni tadi akan ditinggalkan dengan oksigen untuk membentuk air macam biasa. Yang ini sama dengan yang NADH2. Sama dengan NADH2. Faham Okay. Lepas tu apa jadi? Ingat tak bila ada dekat sini dia bertambah hidrogen, lepas tu dekat sini dia kurang 2. So mestilah terwujudnya gradient. Proton gradient. Proton, kenapa proton? Sebab H+. H+ yang terlibat. Kenapa gradient? Sebab ada high and low punya kawasan. Okay. So, ingat tak tadi? Yang tadi 3 pintu keluar. Dia keluar 3 pintu. Kalau yang ni ada 2 pintu sahaja. So, dia nak masuk balik. Guna pintu yang mana? Yang namanya adalah ATP synthase. So, 1 H+ masuk. Dapat apa? 1 ATP. 1 lagi H+ masuk. Dapat apa? Dapat 1 lagi ATP. So, conclusion yang kita boleh buat, 1 FADH2, yang ini 1 kan, 1 FADH2 akan 2 kali pump H+. Oleh sebab itu akan hasilkan 2 ATP. Okay, dapat ni. So, kita tengok balik conclusion tadi tu. Mana yang ini? Yang ni. Kalau NADH kita darabkan dengan 3. Sebab dia 1 NADH 3 kali pump. So dapat 3 ATP. So kalau FADH tu. FADH tu darabkan berapa ni FADH tu darabkan berapa?
FADH2 darab dengan berapa kali pump FADH2? 2 kan? 2. Yes, 2 lah yang ini. So FADH2 darabkanlah dengan 2. So dapatlah 4 ATP. 4 ATP. So kita check dapat tak total dia 34 kilang ni ha. So 6 tambah 6 12. 12 tambah dengan 18 30. 30 tambah dengan 4 dapat 4. Dapatlah 34. So semua NADH dengan FADH tu sudah di-convert. Okay, so total untuk glycolysis ni, untuk cellulose special ni 34. Tambahkan dengan 2, 36. Tambahkan lagi 2, 38. Okay, so dapatlah 38 ATP daripada satu glukos. So contoh ayat dia macam ni sabar. Oh, saya sebut satu yang ni. Ni yang summary. 1 NADH pump 3 kali, 3H+, dapatlah 3 ATP. 1 FADH2 pump 2 kali, dapatlah 2 ATP. Dan ingat kenapa dia pump 2 kali? Sebab dia skip enzim pertama. Enzim yang kompleks 1 tadi tu yang. Kompleks 1. Okay, so lepas tu dia 2 kali je pump dia. Okay. Nak sebut sikit pasal ni yang sebelum kita masuk fermentation. Yang ni je sabar. Yang mana tadi? Ni. Mula. Pasal chemiosmosis yang. Chemiosmosis. This one Okay, so ni gambarannya So gambarannya NADH datang kan. NADH datang, dia bagi elektron kepada kompleks pertama. Ada pumping of H+. Okay, warna hijau ni. Lepas tu NADH tu dah bagi elektronnya, dia akan jadilah NAD+. NAD+ ni akan pergilah pada glycolysis ke Krebs cycle ke mana yang diperlukan. So nanti elektron tu bila dia di kompleks 1, dia akan dipaskan kepada CoQ, coenzim Q. So coenzim Q tu pula akan membawakan sahaja elektron tu sebab dia tak boleh nak transfer energy, dia pun tak cukup tenaga. So coenzim Q tu hanya akan bawakan sahaja elektron tu kepada kompleks yang ketiga. So elektron is now here. So dah tak ada kat sini. So bila sampai dekat elektron tu dekat kompleks 3 ni, akan ada cukup tenaga untuk nak pump H+. From matrix ke dalam intermembrane space. Okay. Lepas tu elektron tu akan dipaskan kepada cytochrome C. Lepas tu cytochrome C akan hanya bawakan saja, paskan saja kan. So kepada kompleks yang keempat. So iaitu bila kat sini kan. So ada tenaga untuk pump H+. Nampak tak? Arrow yang warna hijau tu adalah pumping of the H+. Okay, so elektron tu sekarang kat mana? Dekat kompleks yang keempat kan. So dia diterima oleh siapa? So dia akan diterima oleh oksigen yang ini. So oksigen tambah dengan elektron tambah dengan 2H+. Jadilah air H2O. So tadi dia dah pump tu semua yang 3 kali tu kan. Dia nak masuk balik pintunya tu tapi ada satu je. So dia kena hasilkan tenaga lah. Okay, so kiranya macam ni. Bila satu H+ dah keluar dalam intermembrane space, dia akan masuk balik ke sini. ATP sintes. Satu lagi pula akan masuk balik ikut sama juga ATP sintes. Satu lagi juga ni akan masuk juga ikut ATP sintes. So 3 kali masuk bermaksud 3 kalilah ATP yang akan terhasil. So itu namakan proses chemiosmosis. Osmosis tu gradient. High to low. So itu sahaja untuk yang aerobik punya. Kejap lagi kita masuk yang fermentation tu. Sekejap, sabar. Okay. Ni tak payah. Sekejap, tak payah. Ni just revise balik je. Conclusion dia tu je. Okay.
Inilah yang 38 tu. Dekat glycolysis ada, link reaction ada NADH, Krebs cycle pun ada NADH. So NADH tu bila masuk dalam ETC, dia akan dikonvertkan jadi 3 ATP, darab, tambah dapatlah berapa tadi? 18, 10, 28, 28, 34. 34 atas ni. Okay. Ada je kat atas ni kan? 34 ni. So yang ini substrate level pula 4. Jadilah 38. Okay. So untuk fermentation, does not require oxygen. So fermentation ni dia tak perlukan oksigen. So kita boleh tutup dia punya contohlah kita tutup balang tu untuk organism dalam tu menjalankan anaerobic punya respiration. So dalam pemecahan glukos ini ada dua cara, alkohol dengan laktat. Alkohol tu untuk plant, okay, contoh yeast, tempe semua tu kan. So laktat ni adalah for animals. Okay. So ni lah gambarannya, just nak bagi tahu, nak revise balik. Kalau glycolysis dia yang ini. Glukos jadi pyruvate. So pyruvate ni kalau ada kehadiran oksigen, dia akan masuklah ke dalam mitokondria. Kalau pyruvate ni dia tak ada kehadiran oksigen, dia akan masuklah kepada etanol ataupun laktat. Lactate fermentation. Okay. Lepas tu apa lagi? Tak adalah. Tak ada, kita boleh skip. Just nak beritahu tu. Okay, so kalau kamu perasan ini adalah proses glycolysis. Di mana glukos dia akan tukar jadi pyruvate. Lepas tu nanti adalah produk ATP dia, NADH dia. Okay. So fermentation ni dia atas awak baca nanti ya, saya nak terangkan berdasarkan gambar je. So yang ini adalah pyruvate iaitu lactate fermentation. Acetaldehyde ini adalah alcohol fermentation. Okay. Ni kejap, tak nak. Dah ulang banyak kali dah. Okay ni. So yang ini adalah lactate fermentation. Di mana macam mana orang tahu lactate fermentation? Lactate tu awak ingat adalah untuk animal. Animal cells. Okay, so dia sama juga dengan lactic acid. Kalau kamu ada baca soalan lain ke, nota lain ke pasal lactic acid. Itu sama dengan lactate. Tahu So kalau kamu perasan, untuk lactate fermentation ni, proses awal dia sama. Glukos jadi pyruvate. Ini adalah glycolysis. Okay, so pyruvate ni akan menerima elektron daripada NADH balik. Tapi tadi padahal NAD+ datang, dia terima elektron jadi NADH kan? Tu biasa. Okay, tapi sekarang ni NADH ni akan bagi balik elektron tu pada pyruvate. Kalau tak ada oksigen. So nanti akan tambahlah lactate ni lactic acid ni Okay. So apa pula beza dengan alcohol fermentation? Ini lactate. Alkohol macam ni. So kalau korang perasan, alkohol ni dia ada proses kat sini acetaldehyde ni Kamu tahu pyruvate dia ada 3 karbon. So ada CO2 keluar. Mesti ada kekurangan oksigen. Kekurangan karbon. Jadi tinggal 1, 2 sahaja. Acetyl-CoA pula. Acetaldehyde. So acetaldehyde itulah yang akan menerima elektron daripada NADH. Jadilah etanol. Sebab tadi masa lactate fermentation, pyruvate tu sendiri yang akan menerima elektron tu, dia patah balik kan. Kalau yang untuk alcohol fermentation ni, pyruvate tu akan tukar jadi acetaldehyde. Okay, acetaldehyde tu yang akan menerima elektron daripada NADH untuk jadi NAD+. Macam tu So gambaran dia kalau tak sebelah-sebelah tak ada pula. Just nak beritahu lah macam tu. Okay. So alcohol fermentation dia punya tenaga dia, kalau korang perasan alkohol ni, fermentation ni 2 je. Sama juga dengan animal, 2 saja. Kita tak nak 2 je, kita tak cukup ni kita nak 38. 38 ni pun ngantuk-ngantuk je kan, tak ada tenaga konon-kononnya tu. Gitulah. So manusia tak pernah cukup. Macam tu lah. Okay. So 2 ATP. Untuk fermentation, sikit kan. So yang ni pun sama juga. Animal pun 2 ATP. Tapi sebab itulah kita kena yang untuk alcohol fermentation ni selalunya macam
Bakteria, yeast nak buat roti tu, dairy tu semua adalah fermentation. Tapai tu semua fermentation. Okay. Ni lah. So importance dia adalah untuk fermentation industries. So bakeries, vinegar, tempe, yogurt, okay, cheese. Ni contoh dia. Alkohol adalah bakeries. Alkohol, lactate fermentation pula adalah dairy products, cheese and yogurts tu semua. Okay, so beverages pun sama juga menggunakan anaerobic ni punya lah. Okay. So and then this one is the bakeries, roti. Buat roti tu siapa yang rajin buat roti tu, dia letak yeast. Okay. Lepas tu awak kena tutup. Bila awak dah uli-uli tu semua, awak kena tutup dalam satu bekas yang bertutup lah. So nanti dia akan lama-lama kembang. Sebab dia menjalankan anaerobic punya respiration. Okay. Ni dairy products pun sama. Local examples sama juga. Dah. Itu je. Okay, so untuk yang topik seluler ni memanglah banyak benda nak kena hafal. Tapi once awak faham, awak dah boleh agak dah sebenarnya. So sabar dulu. Jangan pergi dulu. Sementara tu boleh tolong bukakan ni PYQ. Sebab ada satu kelas tu dah jawab dah soalan 1 dan 2. So we try lah samakan supaya nanti kejap lagi petang karang ni boleh bincang terus sekali semua. So tengok je awak punya nota tu. Nota pula PYQ awak jawab soalan tu Saya share soalan jap. Jap, sabar. Sementara ada dalam lebih kurang 5-10 minit ni sabar kejap. Okay. Okay, so jom tengok. Kalau awak perasan kan, siapa dah ada buku ni, PYQ ni, gambar ni adalah lain sikit daripada gambar dalam soalan tu. Sebab dia ada perubahan lah, sebab ada macam yang lama punya tu ada error sikit. Yang ditanya lah tak sama dengan yang dijawab. So kita ubah, so jawab berdasarkan yang baru ni tau, tengok depan je. Dia tak banyak ubah pun, soalan 1 tu je, 1A tu je. Okay, so untuk yang ini. Soalan pertama. Name the process which involves the above steps. So step P. Glucose kepada fructose 6-phosphate. So it is phosphorylation dan juga isomerization. Okay, kenapa phosphorylation? Sebab kalau korang perasan, glukos ni mula-mula tak ada apa-apa, tak ada fosfat pun dekat dia. Jadi bila dia tukar jadi fructose 6-phosphate, mesti ada 6. Dekat karbon ke-6 tu ada fosfat. Jadi mestilah phosphorylation. Okay. Yang ni, isomerization. Ni isomerization tau. Sorry tak faham soalan. Tak faham tulisan tu. Isomerization kenapa? Sebab kalau kamu perasan, glukos dia kena jalankan ataupun menjadi glukos 6-phosphate dulu. Fosfat. Lepas tu baru glukos 6-phosphate akan jadi fructose 6-phosphate. So yang inilah fructose lah. So yang ini. So ada proses yang tengah-tengah tu. Tu yang kadang tu soalan tu bahaya sikit. Okay. P dah. Dia nak setiap satu pula tu. Q. Apa dia? Q. So kalau kamu tengok fructose 6-phosphate jadi fructose 1,6-bisphosphate. So phosphorylation juga. Lepas tu R. Glyceraldehyde triphosphate jadi fructose 6-phosphate. Okay, so yang glyceraldehyde triphosphate jadi 1,3 ke? 1,3 ke? Fructose kepada glyceraldehyde triphosphate. So yang ini adalah splitting. Kau ingat tak saya kata hari tu ada 6 karbon. Lepas tu 6 karbon tu tak stable, dia akan pecah jadi belah 2. So itu adalah splitting lah. Okay.
Lepas tu apa lagi? Sekejap. Mana soalan dia? R dah. S adalah gas radioaktif fosfat jadi 1,3 bisfosfoglycerate. So dia adalah phosphorylation. Kalau tak faham tulisan beritahu phosphorylation. Tadi tu phosphorylation juga. Yang tu splitting yang R tu. Yang S tu adalah phosphorylation. Okay, so next question. In which steps, 2 steps are ATP being used? So step P, okay, sebab ada phosphorylation tu, dia gunakan dulu sekejap. Okay, dan step Q and Q. So apa reason ATP digunakan? So supplies. Salah uju pula supplies. Supplies energy to the molecule. Salin lah ni. Salin. Siapa yang belum salin lagi tu, make sure buat Okay. Name the enzyme involved in step P. Step P adalah hexokinase. Ingat tu, ini enzyme ni kadang tu memang selalu akan ditanya. So awak kena ingat lah, yang Q adalah phosphofructokinase. Okay. In which is NADH produced? So NADH produced adalah dekat S. S kepada, sekejap mana? S sampai ke yang ini, 1,3 bisfosfoglycerate. Step S je lah. Okay, so S. Lepas tu dia tanya apa? State the function of NADH. So function dia adalah sebagai electron carrier. Electron carrier. Dia membawa elektron tu kepada ETC, kan? Electron carrier. Yang E, how many molecules of... apa ya? Nak tengok C kejap boleh? C yang ni Okay, salin dulu. So just nak ingatkan sambil-sambil awak salin tu, NADH terhasil tu dekat mana? Antara yang S tu lah, dekat S tu. Yang ingat tak saya cerita tu? Yang ada proses oksidatif. Oxidation. Ada NAD plus terhasil. NADH terhasil. Okay. So apa function NADH ni sebagai electron carrier? Sebab dia bawa elektron tu ke ETC. How many molecules of NADH and pyruvate are produced from one molecule of 1,3 bisphosphoglycerate? Daripada satu 1,3 bisphosphoglycerate. Berapa NADH terhasil? From 1,3 bisphosphoglycerate. Okay, kejap. Siapa yang tengah salin tu, sorry saya stop sharing kejap. Cuba awak tengok ni. Soalan yang E tu kan, dia tanya berapa NADH dengan pyruvate terhasil daripada satu tau. Satu molecule of 1,3. Cuba awak tengok yang ni. Ni Okay, saya kembali balik yang ini. Daripada satu molecule of 1,3 bisphosphoglycerate, berapa NADH terhasil? So kita tengok. Ini satu kan? Okay, satu. Ada tak di sini? Tak ada. Sampai pyruvate dah tak ada lah. So kamu tengok produk kat sini tak ada. So jawapan untuk yang tadi tu NADH zero lah. NADH tu zero. Tapi pyruvate. Berapa pyruvate yang terhasil? Berapa pyruvate? Last question. Cepat jawab. Berapa pyruvate terhasil daripada satu? Yes. Satu sajalah. Sebab kalau kamu tengok dalam gambar ni. Satu 1,3 bisphosphoglycerate akan dapat satu je pyruvate. Yang dalam kurungan ni awak jangan sebut dulu. Ini merujuk kepada dua. Kenapa dua? Sebab tadi kan ni nampak. Dia dah split, dia pecah. Yang ini akan isomer jadi yang sebelah sini. So jadi semua ni dua. Nampak ada kurungan-kurungannya. Dua. Tu. Okay, so kalau soalan tu ditanya satu saja, awak jawab je lah satu saja, satu pyruvate je. Kalau dua, memang dua lah pyruvate akan terhasil. Okay, so setakat ini sampai situ saja. Sekejap, ada yang nak salin kejap tadi Sekejap, sorry. Saya share balik. Mana tahu ada yang tak sempat nak salin kan soalan yang tadi, yang ini.
So yang ini NADH 0, pyruvate 1. Dah. So siapa yang nak salin, saya buka ni, awak boleh salin dulu. Siapa yang dah salin, dah boleh keluar lah. Dah salin attendance tu lah, isi attendance. So thank you. Tu je. Thank you.